Hadis yang seterusnya an Aisyah wa Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasilu wa yasum. Daripada Aisyah dan juga Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sampai pada waktu subuh. Waktu fajar, waktu subuh. Mana dia sempat dengan waktu subuh, mana dah masuk dah waktu subuh. Wa huwa junubun min ahlihi, dia masa tu sudah berjanabah, sedang berjanabah, mana dalam keadaan hadas besar kerana dengan ada hubungan dengan ahli keluarga dia. Thumma yaghtasilu, kemudian dia pun mandi, mana mandi pada waktu subuh, mana sudah masuk waktu subuh. Wa yasumu, dan dia puasa. Dan dia teruskan puasa. Jadi hadis ini nak beritahu keadaan dalam berjanabah, mana sekiranya dalam keadaan janabah sekalipun, di waktu puasa, diwajibkan kepada kita dalam keadaan janabah, diwajibkan kepada kita berpuasa dan masih lagi dianggap kita sahnya berpuasa. Ini adalah pendapat boleh dikatakan ijma' ulama. Mana pendapat ijma' ulama, sahnya puasa satu orang itu walaupun dia mandi wajib terlambat. Ini hukum sama juga pada orang yang bermimpi pada siang hari Ramadan. Sekiranya di siang hari Ramadan tu dia bermimpi, maka mimpi basah, maka dia mandi ke ataupun dia lambat mandi ke, tidak mengapa, dan masih lagi sahnya puasa dia. Kecuali dia jimat secara sengaja. Kecuali dia makan minum secara sengaja. Tetapi kalau masih lagi dia dalam keadaan mesti kena mandi, contohnya pada waktu subuh lah kebiasaannya, maka masih lagi sah. Ni pendapat ni adalah pendapat yang kira-kiranya ijma'. Sebab apa saya kata kira-kira ijma'? Kerana ada segelintir yang mengatakan tak sah solat, tak sahnya puasa dia. Tapi pendapat ini sangat-sangat lemah. Pendapat jumhur ulama ni sangat kuat, dan pendapat sebahagian ulama pula mengatakan bahkan tak ada khilaf sebenarnya kali perkara ni. Sudah menjadi ijma' ulama bahwasanya sahnya puasa satu orang itu sekiranya dia itu baru mandi wajib pada waktu subuh hari. Maka dikiaslah yang jima' itu yang orang yang kena mandi kerana mimpi basah dan sebagainya, maka itu kita kiaskanlah. Dan sini juga di bulan Ramadan nak beritahunya boleh berhubungan badannya dengan isteri. Suami isteri boleh berhubungan badan pada waktu malam hari di bulan Ramadan. Ini berbeza pada awal-awal Islam dahulu. Sahabat-sahabat Nabi dia hanya boleh bermesra dengan isteri dia lebih kurang pukul sampai tengah malam saja. Selepas pada tu tak boleh. Kemudian Allah Ta'ala membenarkan kepada semua boleh sampailah pada waktu terbit fajar, mana boleh bersama dengan isteri. Maka ini kelonggaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di malam hari. Boleh je makan, minum dan buat apa saja yang tidak seperti mana ketika siang hari di bulan Ramadan, mana boleh dilakukan pada waktu malam hari. Dan hadis ini juga yang kita nak sentuh sini, isteri Nabi ni dia satu orang yang tidak malu menyatakan kebenaran. Bila dia tahu ilmu, walaupun benda ni tak ada siapa tahu ni kecuali isteri Nabi biasa tahu. Sebab bila berlaku bersama dengan suami isteri ni, isteri lah yang tahu. Maka sini nak beritahu keadaan isteri-isteri Nabi ni, dia tidak malu bila nak menyatakan kebenaran. Jadi kita kena buang dah dalam fikiran kita bila kita belajar ni, bila bertemu dengan bab-bab yang kadang-kadang menyentuh perkara-perkara orang dewasa apa semua sekali, itu kita kena dengan belapan nada lah. Sebab tak ada istilah yang mana kita tak perlu tahu, bahkan kita kena tahu. Contohnya kalau budak-budak sampai satu masa pun dia kena tahu juga.
Yang mana bila dia dah akhir balik, dia kena tahu. Dan kalau dia tak tahu, kadang-kadang membahayakan juga kerana dia tak tahu nak mandi wajib ke, dia tak tahu nak apa yang dia perlu kena buat ke, dia tak tahu cara nak jaga diri ke, kan? Kerana dia tidak terdedah dengan perkara-perkara ini. Tetapi dalam Islam, dalam Islam ni, didedahkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan agama ni didedahkan di dalam kitab-kitab hadis. Dalam hadis Nabi ni, Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi pun ada cerita benda-benda gini tanpa ada rasa malu. Dalam bab agama ni, seperti mana yang saya dah baca sebelum pada ni, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu akan kebenaran. Syai'ah walaupun sedikit pun Allah Ta'ala tak malu tentang kebenaran. Jadi benda yang benar, maka perlu dinyatakan. Walaupun kita rasa benda tu payah sebut. Nak sebut benda tu, benda aib, benda yang dalam kain lah kadang-kadang. Jadi benda tu terpaksa diberitahu kerana benda tu menyentuh benda-benda kebenaran yang mana kewajipan bagi kita mengetahui perkara itu, kan? Jadi sini juga nak beritahu kelebihan isteri-isteri Nabi terus menerus menyampaikan ilmu walaupun Nabi SAW sudah wafat, memberitahu cerita-cerita pasal suami dia iaitu Rasulullah SAW, macam mananya keadaan Nabi SAW di rumah. Kalau tidak diberitahu ni sampai sekarang ni kita pun tak tahu. Dan mungkinnya siapa-siapa yang dalam keadaan janabah ni, maka bila di subuh hari tu dia tak mandi, maka tak sahlah puasa dia. Dan benda ini bukan benda pelik. Saya dah tahu sampai pada saya, setengah-setengah ustaz-ustaz tempat kita ni dia berpegang dengan pendapat ni. Jadi saya pun rasa pelik, seolah-olah dia ni tak pernah jumpa hadis ni lah. Jadi kalau ada orang yang beritahu, sampaikan hadis ini kepada dia lah, supaya dia boleh tahu ini hadis yang sahih Nabi SAW dalam keadaan janabah pada waktu subuh hari, yang mana Nabi SAW mandi pada waktu subuh, dan sahnya puasa Nabi. Sampai sini saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.